Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari fiqh tahun 2, pelajaran yang keempat, mandi-mandi sunat. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan jenis mandi sunat, menyenaraikan cara-cara mandi sunat dan menghafal lafaz niat mandi sunat. Jadi jenis-jenis mandi sunat iaitu jenis-jenis mandi sunat iaitu mandi sunat hari raya. Okey. Bila mana sebelum seseorang itu dia ingin menunaikan solat sunat hari raya di masjid, maka sebelum dia pergi dia dia boleh mandi sunat di rumahnya. Dan lafaz niat mandi sunat itu saja, aku mandi sunat hari raya Aidilfitri misalnya kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun saja aku mandi sunat hari raya Aidiladha kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi sunat gerhana matahari, mandi sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan misalnya. Jadi mandi sunat gerhana matahari ini bila mana diberitahu oleh kita bahawasanya esok akan berlakunya gerhana matahari, maka umat Islam akan bersiap sedia untuk mendapat raih pahala ini dengan menunaikan atau mengerjakan mandi sunat gerhana, atau dapat raih pahala dengan menunaikan solat sunat gerhana. Okey. Jadi mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Mandi sunat masuk Mekah dan Madinah bagi seseorang yang mengerjakan haji atau umrah, dia boleh mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Mekah ini terletak di negara di Mekah lah, yang mana ramai orang Arab di situ, dan Madinah terletak di negeri Madinah, yang mana ada Masjid Nabawi, iaitu makam Rasulullah SAW di sana. Jadi mandi sunat masuk Mekah dan Madinah, dan siapa yang mengerjakan mandi sunat ini maka pahalalah baginya. Okey. Jenis-jenis mandi sunat. Yang pertama itu mandi sunat selepas memandikan mayat. Okey, contohnya seseorang itu dia bekerja di bawah JAKIM dan bekerja untuk memandikan mayat. Mana-mana mayat yang mana-mana mayat telah meninggal dunia, dan dia pun ditugaskan untuk dia memandikan mayat. Jadi setelah mana dia memandikan mayat, dia pun mandi sunat selepas memandikan mayat untuk mendapatkan pahala. Besar ganjaran bagi orang yang lakukan perkara ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Misalnya seseorang itu dia mengalami satu simptom penyakit jiwa, mental. Lepas tu setelah mana sembuh daripada sakitnya itu, dia pun mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Ada kawan cikgu yang mana dia seorang doktor di hospital sakit jiwa di Perak, dan dia memang merawatlah ramai pesakit-pesakitnya yang sakit jiwa. Dan setelah mana pesakitnya itu sembuh daripada sakit jiwa tersebut ataupun hilang akal tersebut, dia boleh suruh pesakitnya itu untuk mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Okey, mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Mandi sunat kerana wukuf di Arafah, mana waktu haji ramai umat Islam bercita-cita untuk menunaikan haji di Mekah, tawaf di Kaabah. Jadi pada saat wukuf di Arafah tu, mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Okey. Mandi sunat kerana ihram. Sebelum memakai ihram tu, dia mandi sunat kerana ihram. Mandi sunat kerana ihram. Okey. Macam ni. Mandi sunat kerana ihram. Jadi sebelum dia memakai ihram tu, dia mandi sunat kerana ihram. Okey. Mandi sunat kerana masuk Islam. Seorang yang mana dulunya dia bukan Islam,
dan dia masuk ke dalam agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia mandi sunat kerana masuk Islam, dan mandi sunat kerana solat Jumaat. Mandi sunat kerana solat Jumaat ni contohnya bagi kaum lelaki yang wajib ke atas lelaki yang telah balik untuk mengerjakan solat Jumaat. Lalu dia mandi sunat sebelum itu. Ada dikisahkan pada masa zaman cikgu sekolah dulu, ramai pelajar lelaki nak pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Lepas tu sebelum nak pergi solat Jumaat tu ramai mandi untuk solat Jumaat tu. Ramai mandi untuk untuk mengerjakan solat Jumaat tu. Okey. Ramai yang mandi sebelum untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi mereka mandi sunat untuk mengerjakan solat Jumaat tersebut. Tetapi bila dah ramai sangat orang guna air, maka tangki air di hostel masa tu, di asrama masa tu berkurang. Memang ada masalah dengan air masa ketika sebelum daripada solat Jumaat. Mereka bersemangat dan berlumba-lumba untuk meraih mandi sunat ini. Subhanallah azim. Okey, dan cara-cara mandi sunat, yang pertama menghilangkan najis pada badan. Okey, bila mana kita nak mengerjakan mandi sunat, misalnya mandi sunat hari raya, mandi sunat gerhana, ataupun mandi sunat masuk Mekah dan Madinah, ataupun mandi sunat memakai ihram, dan juga mandi sunat kerana masuk Islam, mandi sunat kerana solat Jumaat, mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Okey. Jadi bila mana mereka nak mandi sunat ni, mereka menghilangkan najis pada badannya, hilangkan najis tersebut daripada badannya. Okey. Maknanya kalau contohnya ada najis tai burung, najis tai burung di badannya, jadi dia pun hilangkan najis tersebut. Ataupun najis tersebut najis tikus pada kakinya, sebab najis tikus kan macam bentuk dia macam keras macam tu, dan bentuk dia macam tahi cicak, bentuk dia sama dengan tahi cicak kan. Okey. Jadi banyak najis tikus ni di kediamannya. Okey. Jadi dia pun terpijak. Lepas tu kenalah najis tu pada badannya. Jadi dia hilangkan dulu najis tersebut dengan dia basuh dengan air mutlak pada kakinya tersebut. Dia hilangkan dulu najis pada najis tai tikus tu pada badannya. Dan yang kedua, ia lafaz niat mandi sunat, iaitu nawaitu sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mandi sunat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Dan dia meratakan air pada seluruh anggota badannya. Jadi dia ratakan air pada seluruh anggota badannya, pada di celah-celah di celah-celah kengkengnya, ataupun di celah ketiaknya, ataupun celah-celah rambutnya, ataupun di celah-celah jangkuknya, dia ratakan air keseluruhan anggota badannya. Okey. Jadi dia itu adalah cara-cara mandi wajib. Yang pertama, menghilangkan najis pada badan. Yang kedua, niat mandi sunat. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badannya. Kalau mana ada tangannya, contohnya tangannya ni ada stiker kan, letak kat kulit pada tangannya. Jadi sebelum dia mandi wajib, dibuang dulu stiker tersebut, dan dia buang stiker tersebut, dan maka bila tak kala dia mandi sunat tu, maka air tersebut sampai pada kulitnya. Okey. Itu adalah cara-cara mandi sunat. Okey. Cara-cara mandi wajib pula, iaitu yang pertama, menghilangkan najis pada badan. Yang kedua, niat nawaitu rafa'a hadathi akhbari lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, meratakan air keseluruhan anggota badannya. Itu adalah rukun-rukun mandi wajib. Tapi ini kita bicarakan cara-cara mandi sunat. Okey, yang pertama, menghilangkan najis pada badan. Yang kedua, niat mandi sunat, iaitu nawaitu sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey.
Okey, jadi aktiviti yang cukup menarik yang pelajar boleh lakukan sama ada di rumah bersama dengan adik, iaitu murid dalam kumpulan murid bersama dengan adik-adik menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. Okey, jenis mandi sunat itu yang pertama iaitu mandi sunat hari raya, yang kedua mandi sunat gerhana, mandi sunat masuk Mekah dan Madinah, mandi sunat selepas memandikan mayat, mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal, mandi sunat kerana wukuf di Arafah, mandi sunat kerana ihram, mandi sunat kerana masuk Islam, mandi sunat kerana solat Jumaat. Okey, itu adalah jenis-jenis mandi sunat. Okey, murid secara berpasangan menyebutkan cara-cara mandi sunat. Okey, murid secara berpasangan menyebutkan cara-cara mandi sunat. Okey, contohnya awak dengan kakak awak. Okey, sebutkan cara-cara mandi sunat. Yang pertama, kakak tanya, cara-cara mandi sunat tu apa? Faiz, Aiman? Yang pertama, Faiz Aiman pun ingat, menghilangkan najis pada badan, Cikgu Diana cakap. Okay, yang kedua, niat, iaitu niat mandi sunat itu nawaitu sunnatan lillahi ta'ala, kena ingatlah. Okay, yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Okay, jadi kakak berkata, yes, betul. Okay, murid dalam kumpulan berbincang mengenai hikmah mandi sunat. Okay, apakah hikmah bila mana seseorang itu mandi sunat? Apakah kelebihan bila seseorang itu mandi sunat? Menjaga kebersihan diri, menambahkan disiplin diri, disayangi oleh orang di sekeliling kita, dan kita mendapat raih pahala yang cukup banyak. Apa lagi hikmah yang kita dapat bila seseorang itu menunaikan, mengerjakan mandi sunat? Mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tahukah anda sunat mandi kerana bermalam di Muzdalifah? Okey, sunat mandi kerana bermalam di Muzdalifah. Okey, ini cerita bab haji. Okey, sunat mandi sebelum tawaf mengelilingi Kaabah. Sunat sekiranya seorang itu mandi sebelum dia mengelilingi Kaabah, iaitu tawaf mengelilingi Kaabah. Seorang itu dia mengerjakan umrah, dia mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Yang mana dia mengelilingi Kaabah itu di mana bahu kirinya itu setentang dengan Hajarul Aswad. Jadi dia mengelilingi Kaabah itu sebanyak 7 kali. Jadi amalkan ni di sini ada cakap amalkan mandi pada awal pagi sebelum solat subuh. Bagus. Ada satu ada satu kisah tu, kawan cikgu berada di pondok. Dia mandi pada pukul 12 malam di kolah. Dengan mandi pada pukul 12 malam di kolah tu dapat menyegarkan badannya, dapat menyihatkan tubuh badannya lagi. Okey. Okey. Jadi kita telah selesai tentang mandi sunat ini. Jadi jom kita lihat tentang latihan yang digunakan pada latihan fiqh tahun 2. Okey, guna buku fiqh tahun 2 yang ini dan lihat pada muka surat mandi sunat, muka surat 23 sampai muka surat 25. Okey, 23 sampai muka surat 25. Jadi lihat di sini. Okey, kita lihat pada mandi pada buku latihan laman aktiviti ni SRA, mandi sunat. Okey, yang pertama, lorikkan jenis-jenis mandi sunat yang betul. Mandi sunat solat Jumaat. Okey, betul. Lorikkan mandi sunat jenis-jenis mandi sunat itu mandi sunat solat Jumaat. Betul. Jadi kita lorikkan. Okey. Okey, mandi sunat masuk hospital. Okey, tidak. Okey, seterusnya, mandi sunat masuk Mekah. Yes. Mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Mandi sunat bermalam di masjid. Okey, tidak. Mandi sunat gerhana. Okey, betul. Mandi sunat gerhana, matahari atau bulan. Mandi sunat kerana ihram. Betul. Alright kan? Mandi jenis-jenis mandi sunat. Mandi sunat keluar rumah. Okey, tidak.
Okey, mandi sunat masuk Islam. Yes. Mandi sunat masuk Islam. Okey. Okey, yang kedua, aktiviti yang kedua, nomborkan urutan mandi sunat salin semula. Okey, nomborkan urutan mandi sunat. Yang pertama, menghilangkan najis pada badan. Ini yang pertama. Okey. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, niat mandi sunat iaitu nawaitu sunnat nawaitu sunnat Rasulillah taala. Okey, yang ketiga, meratakan air keseluruhan anggota badan. Okey, baca salin semula di dalam buku awak. Okey. Contohnya kalau cikgu salin semula, okey, yang pertama iaitu menghilangkan, tulis dalam bahasa Jawi. Okey. Menghilangkan najis pada badan. Okey, menghilangkan najis pada badan. Allahu Akbar. Okey. Okey. Pas menghilangkan najis pada badan. Menghilangkan najis pada badan. Okey. Lepas tu yang kedua, niat. Okey, yang ketiga, dia tak boleh nak buat kecil. Yang ketiga iaitu meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey. Okey, latihan muka surat 26 kan? Muka surat 26. 25 iaitu tulis semula ayat dia, tulis semula mengikut urutan yang betul lafaz niat mandi sunat iaitu nawaitu wusla sunnatan lillahi ta'ala. Okey. Nawaitu wusla lillahi ta'ala. Okey. Nawaitu dalam Jawi Nawaitu wusla sunnatan lillahi ta'ala. Alright. Okey, seterusnya artinya sahaja aku mandi sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok sini. Dalam Jawi juga. Sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey. Saja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Okey. Buat muka surat 20. Buat muka surat latihan dalam buku
laman aktiviti SRA daripada muka surat 23 sampai 25. Okey, buat muka surat 23 sampai 25. Okey, sampai di situ daripada cikgu. Daripada Cikgu Diana, insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk seterusnya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.